Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nurhanani binti Muhammad Rahim. Hari ini saya akan membentangkan assignment yang berjudul Minuman Syurga Air Kafur. Konsep air kafur ini adalah umumnya disebut sekali sahaja dalam Al-Quran, walaupun masih ada perkataan lain yang hampir sama dengan perkataan air kafur ini, tetapi perkataan tersebut membawa maksud yang berbeza dengan air kafur. Dalam konsep kafur ini terdapat tiga perbezaan pandangan ahli tafsir. Yang pertama, kafur sebagai tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, kafur sebagai sifat minuman yang akan menjelaskan tentang keadaan air tersebut. Dan yang ketiga, kafur sebagai satu mata air ataupun syurga ataupun air sungai di syurga kelak. Seterusnya, asal-usul kafur ini dari pokok kayu yang biasanya wujud di hutan Sumatera, iaitu ianya berwarna putih. Terdapat dua jenis nama saintifik kafur ini. Yang pertama ialah Cinnamomum camphora dan yang kedua adalah Dryobelanus camphora. Menurut Hamka, kafur ini telah lama wujud dan dikenali di kalangan orang Arab. Mereka memanggilnya kafur. Dan sebabkan itulah di syurga nanti kapur barus ini dipanggil air kafur. Seterusnya, ciri fizikal kafur. Secara umumnya, kafur di syurga hampir sama ataupun sememangnya sama dengan kapur barus di dunia, yang mana ianya memiliki bau yang harum dan wangi serta rasa yang sejuk dan juga nyaman. Tidak seperti kapur barus ketika di dunia yang mana jika kita minum, ia akan memudaratkan kesihatan. Tetapi sebaliknya di syurga, jika kita minum air kafur tersebut, ianya tidak akan memudaratkan kesihatan para peminumnya. Seterusnya berkaitan keistimewaan air kafur. Yang pertama, kapur barus di dunia semestinya tidak boleh diminum seperti yang saya katakan pada slide yang sebelum ini, kerana ianya dapat membahayakan tubuh badan. Tapi sebaliknya di syurga, kita dapat minum air kafur tersebut kerana ia tidak akan memberi kesan yang buruk kepada tubuh badan. Ianya tetap juga berbau harum dan selain sifatnya yang menyejukkan air minuman, air kafur ini juga sebagai air yang dapat menyejukkan suhu badan si peminum. Seterusnya, golongan yang akan dapat minum air kafur ini di syurga nanti. Yang pertama ialah orang yang sentiasa melakukan kebaikan di jalan Allah. Terdapat dua jenis golongan ini. Yang pertama, golongan al-abrar, iaitu orang yang jujur dalam setiap apa yang mereka lakukan. Dan yang kedua, al-muqarrabin, iaitu yang sentiasa membenarkan selaras dengan ajaran Islam. Maksudnya, dia membenarkan apa yang Allah suruh dan apa yang Nabi buat. Dia tidak songsang ajarannya. Dia tidak membenarkan apa yang salah. Seterusnya, kafur sebagai satu perisa tambahan. Menurut Ibnu Ashur, kafur hanyalah sebagai perisa tambahan yang dicampurkan ke dalam arak oleh orang Arab. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kelazatan arak tersebut dan perkara itu sememangnya menjadi kebiasaan oleh bangsa Arab. Ia bukanlah sesuatu yang pelik di kalangan bangsa Arab. Kesan beriman dengan air kafur ini ialah dapat meningkatkan takwa kepada Allah. Yang kedua, kita lebih bersemangat untuk melakukan amal kebajikan. Dan yang ketiga, Allah akan kurniakan ketenangan yang hebat, yang luar biasa. Sebab lumrah manusia ada naik turun imannya. Namun sebagai orang Islam, kita perlu beriman dengan apa sahaja yang Allah cipta. InsyaAllah akan berasa tenang. Kemudian kita beralih kepada perbezaan air kafur dan juga al-ghasaq, iaitu sejenis air yang wujud di neraka. Yang pertama, air kafur ini harum mewangi, manakala air al-ghasaq ini sangat busuk. Sehingga kan ada yang berkata satu titisan air ghasaq ini jatuh ke bumi akan dapat dihidu bau yang busuk itu oleh serata dunia. Yang kedua, air kafur ini bersifat dingin dan nyaman. Manakala air ghasaq ini adalah bersifat dingin, tetapi dingin yang sangat menyakitkan si peminum. Ianya adalah satu air yang sangat-sangat dingin
sehingga dinginnya itu tidak mampu dicapai oleh akal fikiran. Yang ketiga, air kafur ini berwarna putih, manakala air rosak ini asalnya pada nanah ahli neraka sendiri. Dan air kafur ini adalah untuk golongan yang membuat kebajikan, manakala air rosak ini adalah untuk golongan-golongan yang munafik. Untuk tugasan yang kedua iaitu berkaitan ulasan artikel, saya telah memilih artikel daripada Wan Zailan Kamaruddin bin Wan Ali yang bertajuk Pemikiran Ali bin Abi Talib mengenai konsep syurga dan konsep neraka. Artikel ini merupakan bab yang ketiga di dalam jurnal Usuluddin bilangan 16 dari Universiti Malaya. Jurnal ini mempunyai 16 muka surat dan diterbitkan pada Disember 2002. Berdasarkan artikel ini, terdapat beberapa perkara yang boleh dikomen terutama berkaitan isi-isi penting. Umumnya artikel ini penulisan yang berilmiah tentang konsep syurga dan neraka di mana ianya memfokuskan pandangan daripada Ali bin Abi Talib. Namun artikel ini ada juga mengetengahkan pandangan-pandangan dari ahli tafsir yang lain. Di dalam artikel ini ada menjelaskan berkaitan syurga dan neraka dalam bahasa serta istilah, golongan-golongan yang dimasukkan ke syurga dan neraka, serta nikmat apa yang ahli syurga dapat dan azab apa yang ditanggung oleh ahli neraka. Konsep syurga dan neraka. Syurga adalah taman atau kebun yang penuh dengan tumbuhan dunia seperti pokok kurma, anggur dan pokok tin, manakala neraka adalah tempat yang membakar kehitaman dan kemerahan yang menyala-nyala. Yang kedua, pandangan ahli tafsir berkaitan adakah syurga dan neraka itu adalah satu makhluk ataupun bukan. Mereka berpendapat jika ianya makhluk, ianya akan binasa pada hari kiamat dan akan wujud kembali pada hari kebangkitan. Di syurga terdapat beberapa jenis minuman yang lazat seperti air kafur, air salsabil, tasnim dan juga zanjabil. Neraka adalah tempat yang di mana ianya mempunyai segala penderitaan, kesakitan dan juga keaiban. Dalam konteks persoalan sama ada syurga dan neraka ini telah diciptakan ataupun tidak, para ulama berpendapat bahawa syurga dan neraka ini telah berwujud pada masa sekarang. Di dalam artikel ini juga ada menyebut tentang azab yang bakal ditanggung oleh ahli neraka, namun tidak dinyatakan jenis-jenis azabnya. Saya menemukan azab-azab yang disebut itu termasuk azab panas dan haus yang berpanjangan. Tahap kepanasannya diibaratkan api di dunia ini hanyalah titisan-titisan kecil api di neraka. Yang kedua, azab kekal selamanya di neraka di mana Allah tidak akan terima segala pujuk rayu mereka yang memohon untuk keluar daripada neraka. Yang ketiga, azab sakit dan pedih yang membakar. Para ahli neraka akan dilemparkan ke dalam api yang menggelegak ganas. Keempat, azab tidak akan pernah mati kerana mereka tidak akan pernah terlepas dari azab walaupun sedikit untuk berehat. Kehidupan mereka segalanya tentang seksaan. Yang terakhir, diberi musibah cemeti azab. Allah berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 13 yang membawa maksud Allah memberi musibah serta azab yang luar biasa kepada golongan yang munafik. Kita beralih pada maklumat baru yang saya peroleh dari artikel ini iaitu berkaitan lapisan-lapisan di neraka. Yang pertama, neraka Jahannam iaitu neraka yang paling bawah yang menempatkan orang kafir dan sombong serta angkuh dengan kejahilannya. Yang kedua, neraka Lazar yang menempatkan orang-orang yang tiada agama, tidak sedekahkan harta kepada orang lain ataupun kedekut dengan harta sendiri. Mereka juga golongan yang memandang serong terhadap fakir miskin. Ketiga, neraka Al-Hutamah yang menempatkan golongan-golongan yang lalai, yang pentingkan dunia berbanding akhirat. Keempat, neraka As-Sa'ir yang menempatkan golongan-golongan yang mengambil hak anak yatim. Kelima, neraka Saqar yang menempatkan orang yang membuat maksiat, tidak mendirikan solat, kedekut dengan fakir miskin ataupun tidak percaya dengan hari kiamat. Keenam, neraka Jahim yang menempatkan golongan-golongan yang tidak percaya Al-Quran dan ajaran Allah. Akhir sekali, neraka Hawiyah yang menempatkan golongan-golongan yang amalnya kurang ketika di dunia. Secara keseluruhannya, kekuatan artikel ini kerana ianya menjelaskan tentang syurga dan neraka dengan terperinci selain isinya yang padat dan juga berinformasi. Namun artikel ini tetap mempunyai kelemahannya dari sudut pembaca yang terhad disebabkan tidak semua golongan tertarik dengan artikel ini. Lebih-lebih lagi pada zaman sekarang tak ramai anak muda yang berminat untuk menceburi bidang agama.
Selain itu, penggunaan bahasa asing juga merupakan antara kelemahan artikel ini kerana bahasa asing seperti bahasa Arab agak sukar difahami oleh pembaca, mungkin atas faktor kurang pendedahan sebelum ini ataupun sebaliknya. Kemudian sumbangan dan artikel ini ialah dapat bagi kesedaran kepada pembaca dan juga diri saya sendiri untuk sentiasa melakukan perkara yang disuruh Allah dan sedaya upaya meninggalkan segala larangannya. Akhirnya, artikel ini mampu memberi impak yang positif terhadap rohani dan juga jasmani. Yang pertama, semestinya kita dapat menambah ilmu pengetahuan dalam konteks hari akhirat kelak. Yang kedua, artikel ini mampu memberi kesan yang baik di hati kerana jika dilihat pada azab yang telah saya bincangkan tadi, saya pasti semua orang akan takut dan secara tidak langsung akan bagi kesedaran untuk tidak terus melakukan dosa. Akhir sekali, impak supaya kita masing-masing lebih istiqomah dalam setiap kebaikan yang dilakukan pada masa sekarang ataupun masa akan datang demi mengejar syurga Allah nanti, insya-Allah. Dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.